Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبرك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meredai, memudahkan serta menunaikan segala hajat kita, sama ada hajat duniawi, lebih-lebih hajat ukhrawi. Muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak dirahmati Allah, kita masih lagi dalam membicarakan berkaitan dengan beriman kepada para malaikat, dan kita dah ambil banyak dah pengenalan berkaitan dengan para malaikat, dan insyaAllah pada malam ni kita akan ambil yang ke-10 yang ke-10, itulah malaikat kiram dan katibin, ataupun kita selalu sebut kiraman katibin, ataupun kita sebut juga raqib dan atid. Malaikat yang ditugaskan untuk menulis amal kebajikan dan kejahatan manusia, di mana malaikat-malaikat yang menulis amal kebajikan itu di sebelah kanan dan malaikat yang menulis amal kejahatan di sebelah kiri. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Surah Al-Infitar ayat 10 hingga 14. Dan bahawa sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu, dan mereka adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Lagi yang ditugaskan menulis amal-amal kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Gunanya catatan malaikat-malaikat itu ialah untuk menyatakan sesiapa yang berbakti dan sesiapa yang bersalah. Kerana sesungguhnya orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetap berada di dalam syurga yang penuh nikmat, dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah bertempat dalam neraka yang menjulang-julang apinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau kita tengok kepada apa yang disebut oleh pengarang kitab ni, berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, dan di sana ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita bahwasanya ada malaikat yang menulis kebaikan dan kejahatan. Dan dalam kitab ni pengarang kitab ni dia mengatakan malaikat sebelah kanan menulis kebaikan, malaikat sebelah kiri menulis kejahatan ataupun keburukan. Dan di sana ada pandangan mengatakan bersandarkan pada ayat Quran yang kita baca tadi, ayat dari surah Al-Infitar tu, iaitulah kedua-dua malaikat tulis kebaikan dan kejahatan. Malaikat belah kanan pun tulis kebaikan dan kejahatan, malaikat sebelah kiri pun menulis kebaikan dan kejahatan. Ini adalah pandangan yang masyhur di kalangan ulama-ulama, walaupun di sana ada pandangan yang mengatakan bahwasanya malaikat belah kanan tulis yang baik, malaikat belah kiri tulis yang tak baik.
Berdasarkan pada ayat Al-Quran yang kita baca ni, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kita buat. Mana malaikat kanan pun tahu, malaikat kiri pun tahu. Jadi bila mereka tahu, mereka ditugaskan untuk menulis. Dan malaikat ni dia tidak tahu sama ada kita ikhlas atau tak ikhlas. Tu hebatnya. Malaikat tak tahu. Cuma dia tulis je. Semayang, semayang. Puasa, puasa. Zakat, zakat. Baca Quran dia tulis. Selawat dia tulis. Zikir dia tulis. Sama ada kita ikhlas ke tak ikhlas ke, apa yang ada dalam hati perut kita, malaikat tak tahu. Suatulah disebut al-ikhlasu sirrun min asrarillah la ya'lamuha malaikatul muqarrabun. Al-ikhlasu sirrun bainaka wa baina rabb la ya'lamuha malaikatul muqarrabun. Ikhlas ni adalah merupakan rahsia antara kita dengan Allah ya. Yang tahu ikhlas tak ikhlas apa? Kita dengan Allah je. Dan ianya tidak diketahui oleh malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tak tahu. Kiraman katibin pun tak tahu. Cuma dia ada skema dia. Kan? Buat macam ni, okey baik. Macam ni tak baik. Dia tulis ke? Yang nak mengubah, yang nak menghapuskan catatan tu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala perintah supaya ubah. Allah Taala perintah supaya hapuskan catatan tu, hapus. Jadi tugas mereka adalah menulis. Dan kalau kita tengok di sini berdasarkan kepada ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan orang yang berbuat kebaktian. Allah menjanjikan orang yang berbuat kebajikan, maka ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ini janji Allah. Dan Allah juga berjanji orang yang buat salah akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini secara umum. Melainkan kalau sekiranya Allah nak ampuni, Allah nak maafkan dia, itu hak Allah SWT. Tetapi secara umumnya, orang yang buat kebajikan, orang yang buat amal soleh, tempat dia ialah syurga. Orang yang buat kejahatan, buat maksiat, tempatnya dalam neraka. Jadi sebab itulah kita usaha, ikhtiar, cari jalan bagaimana kita nak menjadi ahli syurga. Jangan kita duk rasa buat ke tak buat ke, terpulang pada Allah lah nak masuk syurga kan neraka. Tak boleh, kena usaha, kena ikhtiar. Kita bayang tengok Nabi SAW yang dijamin syurga, Nabi tetap semayang, Nabi tetap puasa, Nabi tetap berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tetap berdakwah, Nabi tetap menyebarkan risalah Islam walaupun baginda telah dijamin syurga. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mereka berjuang, mereka melakukan amal ibadah, mereka menyebarkan risalah Islam walaupun mereka secara umumnya telah dijamin syurga oleh Allah. Ulama mufassirin ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala wa kullan wa'adallahu al-husna, dan kesemua mereka itulah sahabat Nabi SAW dijanjikan dengan al-husna. Apa makna al-husna? Ialah syurga. Selain daripada sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW yang disebut oleh ulama lebih kurang 60 orang. Sahabat-sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi SAW, jumlah mereka semua adalah seramai 60 orang. Yang masyhur 10 orang. Ya, yang masyhur yang selalu kita dengar 10 orang. Dan secara umumnya semua sahabat ni dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka dijamin syurga, cuba tengok amalan mereka macam mana. Jihad mereka macam mana. Pengorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Jadi nak cerita kepada kita, perlu kita buat amal soleh. Tak boleh kita hanya semata-mata nak serah pada Allah, terpulanglah pada Allah. Nak masuk dalam syurga kan, nak masuk neraka kan, terpulang pada dia lah. Semayang dah, puasa dah, apa pun dah. Tak boleh. Kerana apa? Kerana secara zahir ayat ni mengatakan orang yang buat baik akan dimasukkan dalam syurga, orang yang buat salah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dan dalam perkara ini juga saya teringat kisah seorang tabi'in yang masyhur, iaitu Atha As-Salimi ataupun Atha As-Salimi. Atha As-Salmi ataupun Atha As-Salimi. Atha As-Salmi ni
dia kerja dia tenun kain. Buat baju, buat seluar, buat selimut. Dia tenun kain. Satu hari dia beli kain yang terbaik dan dia tenun. Kira kata buat dengan bersungguh-sungguh lah, sehingga menghasilkan satu pakaian. Jadi pakaian yang dihasilkan tu dia bawa ke pasar untuk dijual. Dia pun letak di pasar. Datang seorang pegang-pegang tinggal. Mari seorang pegang-pegang tinggal. Mari orang pegang-pegang tinggal. Sehinggalah datang seorang lelaki pegang-pegang baju yang dia buat tu. Lelaki tu tanya berapa harga. Maka Atha As-Salmi pun cerita harga yang dikenaki, yang dia nak jual berapa. Lalu pembeli ni meminta tawaran, minta rendahkan harga. Sehingga harga yang ditawar tu agak-agak tak berapa nak masuk akal. Begitu rendahnya harga yang ditawarkan. Lalu Atha As-Salmi menangis terisak-isak. Bila dia menangis terisak-isak, lalu pembeli ni kata, tak apalah, tuan jangan menangis, tuan jangan teriak, saya bayar dengan harga yang tuan nak. Lalu Atha As-Salmi kata, saya menangis bukan kerana kamu menawarkan harga yang terlalu rendah, tapi saya menangis kerana membayangkan bahawasanya saya telah cari kain yang terbaik dan saya telah tenun kain ni dengan, kita kata, semaksima tenaga apa yang boleh saya buat lah. Dan bagi saya, kain yang saya buat ni, pakaian yang saya buat ni adalah terbaik. Tiba-tiba tuan datang, tuan yang mempunyai kemahiran, tuan yang mempunyai khibrah, yang mempunyai pengalaman, yang mempunyai pengetahuan, tiba-tiba pegang baju ni, minta tawar, minta kurang dengan kita tahu harga yang terlalu rendah. Kerana apa? Kerana tuan tahu kualiti dan kita kata apa, harga yang sepatutnya bagi pakaian yang macam ni. Jadi dia kata dia membayangkan bagaimana amalan yang dia buat, semayang yang dia buat, puasa yang dia buat, yang dibawa oleh malaikat naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui amalan kita. Allah Maha mengetahui nilaian amal ibadah yang kita buat. Saya tak bayang dia bila ibadah kita dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah akan nilai ibadah kita. Kalau kita sendiri pun rasa macam tak terang mana, kalau kita sendiri rasa macam tak terang mana, jika benda tu dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, agak-agak macam mana? Maka sebab itulah sebenarnya hakikatnya kita masuk syurga Allah ni dengan rahmat Allah. Cuma amalan itu adalah sebagai kelayakan untuk kita mendapat rahmat Allah. Hatta Nabi SAW pun ketika ditanya, hatta anta ya Rasulullah, sehingga kamu pun sama juga wahai Rasulullah, kamu pun tak boleh masuk syurga dengan amalan kamu ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, aku pun tak boleh masuk syurga dengan sebab amalanku. Cuma aku ni yataghammadiyallahu birahmatih, Allah Ta'ala yang bagi rahmat dia. Dan begitu juga kita dapat masuk syurga Allah dengan rahmat Allah. Kalau kita tengok semata-mata amalan kita, Masya Allah, kalau tengok baliklah, memang kita banyak terhutang dengan Allah. Kalau kita rasa nak nilai amalan kita, kalau kita tengok sebenarnya kita ni terhutang dengan Allah. Kita semayang fardu 5 kali sehari semalam, makan 6 kali, dah terhutang dah di situ. Betul tak? Kita baca Quran sejam, duduk dalam majlis ilmu sejam, tapi kita baca WhatsApp, kita baca Facebook, kita layari internet berapa jam? Jadi kalau kita nak tengok dengan amalan yang kita buat, dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka kita terhutang lagi dengan Allah Ta'ala kalau ikutnya. Itu baru tengok di sudut amalan. Kita tak tengok lagi di sudut nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kita boleh berkedip mata kita, telinga kita boleh mendengar, mata kita boleh tengok, tangan kita boleh angkat, kaki kita boleh berjalan. Masya Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak kira nikmat Allah ni, kamu tak akan dapat kira, kamu tak akan dapat jumlahnya berapa. Nak kira pun tak boleh, nak jumlah lagi tak boleh. Nak kira pun tak boleh,
Macam mana kita boleh dapat jumlah? Selalu jumlah ni datang selepas daripada kita boleh kira. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala kata, kalau nak jumlah pun tak boleh, nak kira lagi tak boleh. Ini hebatnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Ta'ala bagi pada kita, menunjukkan, menandakan bahawasanya Allah sangat-sangat menyayangi kita. Kerana apa? Kerana kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam nikmat dan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, malaikat hafazah. Itulah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia dari janin, daripada jin, syaitan, bala bencana dan huru-hara. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Bagi tiap-tiap seseorang ada malaikat penjaganya yang silih berganti daripada hadapannya dan dari belakangnya, mengawalnya dari segala arah, kiri, kanan dan depan belakang. Yang mengawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan sebab perintah Allah. Tiap-tiap seseorang sentiasa dijaga dan diawasi oleh malaikat-malaikat bergilir-gilir siang dan malam. Malaikat-malaikat inilah yang dikatakan malaikat hafazah. Itulah malaikat-malaikat hafazah ini adalah lain daripada malaikat kiraman katibin yang menulis amal yang baik dan jahat. Di antara malaikat yang jaga kita disebut juga malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Hafazah bahasa Arab, bahasa Melayu kata malaikat yang menjaga kita. Itu sebab kita tengok dalam dunia ni macam-macam bahaya ada. Contoh yang kita buat sekarang adalah coronavirus. Benda tak nampak. Benda tak nampak. Cuma kita mampu berdoa, berusaha. Betul tak? Benda tak nampak. Kalau benda nampak pun kita susah nak hadapi benda tu. Ini kan pula benda yang tak nampak. Dan kita tak tahu di mana benda tu ada. Kita tak tahu dari mana ia akan datang. Kita tak tahu. Maka sebab itulah kita kena berdoa, minta kepada Allah, mohon perlindungan pada Allah. Dan malaikat-malaikat ini dia akan lindungi kita, dia akan jaga kita, sehinggalah sekiranya benda tu ditentukan oleh Allah untuk kita. Malaikat jaga kita daripada syaitan. Malaikat jaga kita daripada iblis. Malaikat jaga kita daripada binatang berbisa. Malaikat jaga kita daripada binatang-binatang yang melata. Kita bayang tengok, di rumah kita semut ada, lipas ada, tikus ada, macam-macam ada. Tapi tak ada pun sekok semut masuk dalam telinga kita. Di rumah pantang, makanan jatuh, semut urung penuh. Tapi alhamdulillah telinga kita, hidung kita, tak ada pun semut masuk, alhamdulillah. Melainkan koko ada sekok semut yang masuk dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu memang dah ditakdirkan, dah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah tugas malaikat hafazah. Kita tengok bila kita masuk ke dalam hutan, macam-macam binatang ada. Binatang berbisa, ular lah, kala lah, lipas lah, macam-macam ada. Tapi berapa orang yang dipatuk, berapa orang yang diketik oleh binatang berbisa. Bahkan kita kata di rumah kita pun binatang boleh pergi. Binatang kita boleh duduk. Binatang boleh duduk sebab kita tak tahu daripada mana benda tu akan datang. Jadi ini adalah tugas malaikat hafazah. Tugas mereka menjaga kita. Jadi maka jaga kita sehinggalah sekiranya sesuatu benda tu diizinkan oleh Allah, maka mereka akan biarkan. Yang ke-12, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjaga rahim perempuan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Inna Allah azza wa jalla wakkala birrahimi malakan yaqulu ya Rabb nutfatun, ya Rabb alaqatun, ya Rabb mudghatun, fa idza arada an yaqdiya khalqahu qala adhakarun am untha, shaqiyyun am sa'idun, faman rizqu wal ajalu fayuktabu fi batni ummi." Rawahu al-Bukhari atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya malaikat telah ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla menjaga rahim perempuan. Masya-Allah, malaikat jaga. Itu sebab kita dilarang menumpahkan nutfah kita, menumpahkan air mani ke tempat yang diharamkan oleh Allah.
Sebab rahim ni dijaga oleh malaikat. Maka sudah pastilah benda yang nak dijaga oleh malaikat ni, biarlah benda tu yang halal. Benda tu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat tadi berkata ketika air mani lelaki masuk ke dalam rahim perempuan untuk disempurnakan kejadiannya, lalu mereka kata, ya Tuhanku, ini adalah air mani. Tanya Allah Ta'ala, nak bagi jadi ke tak bagi jadi? Itu sebab kadang-kadang benda tu masuk betul keluar balik. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak mau bagi jadi. Itu sebab anak ni hak Allah, bukan anak ni hak kita. Sebab kadang-kadang ada orang beranggapan, tak apalah, bila kita nak nanti kita buat lah. Kan? Bila nak nanti kita ni lah. Dah. Itu hak Allah. Sebab itulah bila Allah Ta'ala nak bagi ni, ambil je. Bukan tak boleh nak merancang apa. Boleh kalau sekiranya ada, kita kata masalah kesihatan ke, ada masalah-masalah ni. Tapi kalau kita bimbang, kita takut kemiskinan, kita takut kepapaan, kita takut tak mampu nak bagi makan, buang semua tu perasaan tu. Sebab Allah Ta'ala kata, nahnu narzuquka wa iyyahum. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah Ta'ala kata, yang bagi rezeki ni kamu, yang bagi rezeki kepada kamu ni kami, kata Allah. Allah yang bagi rezeki kepada kita dan pada anak kita. Allah yang bagi rezeki kepada kita dan kepada anak kita. Maka sebab itulah kita jangan bimbang. Setiap nyawa, setiap yang lahir ke dunia ni, Allah telah menentukan rezeki untuk dia. Jangan bimbang, jangan takut. Zaman sekarang ni, Masya Allah, zaman yang orang takut-takutkan kita, terutamanya orang muda-muda. Kita tua-tua ni mungkin wallahualam lah, tak tahu Abang Fatih ada anak kecil, tak tahulah kan. Kita tua-tua ni mungkin lah tak ada kan. Tapi yang muda-muda jangan takut, beranak seramai yang boleh. Biar kita menjadi kebanggaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Rasulullah kata, tazawwajul waludul wadud fa inni mufakhirun bikum yaumal qiyamah, kata Nabi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawinlah perempuan yang berketurunan anak ramai. Suruh kahwin dengan keturunan anak ramai. Pasal apa? Supaya kita dapat melahirkan anak yang ramai. Pasal apa? Nabi kata, wa ini mufakhirun bikum yaumal qiyamah. Aku akan bermegah dengan sebab kamu di hari akhirat nanti. Sebab kita antara penyumbang yang besar kepada kewujudan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita risau, jangan kita bimbang. Sebab kadang-kadang ada orang bimbang, ada orang takut, zaman ni barang mahal lah, kehidupan susah lah, tambah zaman corona ni macam-macam. Orang ditakut-takutkan oleh musuh-musuh Islam. Akhirnya kita orang Islam pun terpengaruh. Tak boleh anak ramai, 2 orang 3 orang cukup. Akhirnya kita umat Islam, bilangan kita jadi kurang. Bila bilangan kita jadi kurang, sedangkan dalam masa yang sama bilangan orang bukan Islam bertambah, maka ketika itu bagaimana kita nak berhadapan dengan suasana yang begitu. Maka sebab itulah saya pesan pada sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang muda-muda ni, jalan. Kan? Sadaqallahul azim, jalan je. Jangan ada pick up banyak-banyak. Rezeki di tangan Allah. Jangan risau, jangan bimbang. Allah Ta'ala kata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ni, semua Allah dah jamin Allah dah jamin rezeki mereka. Ada di sisi Allah rezeki. Hatta masa kita duduk dalam perut mak kita pun Allah dah tentu dah rezeki kita. Daripada mana ianya akan datang, banyak mana, bagaimana, semuanya ditentukan oleh Allah. Cuma kita usaha je, kita ikhtiar je. Jadi bila air mani masuk ke dalam rahim perempuan, malaikat tanya, malaikat jaga, malaikat tanya, nak bagi jadi ke tak bagi jadi? Kalau tak jadi, ianya akan keluar. Kemudian air mani tadi menjadi sepotong darah beku. Bila air mani itu Allah Ta'ala tak apa, kekalkan, maka benda itu akan dikekalkan oleh malaikat. Maka malaikat akan berkata, ya Tuanku, ini adalah sepotong darah. Mana setelah cukup 40 hari, maka air mani tadi akan bertukar menjadi darah. Inna Allah yajma'u khalqukum fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Adalah hadis Nabi SAW. Nabi sebut kitaran proses kejadian kita ni 40 hari yang pertama air mani.
Kemudian setelah cukup 40 hari yang pertama, air mani tadi akan bertukar menjadi seketul darah. Dan ianya akan berkekalan selama 40 hari juga. Setelah cukup 40 hari yang kedua, darah tadi akan bertukar menjadi mudrah, akan menjadi seketul daging yang boleh dimamah. Mudrah ni daging yang boleh dimamah, mungkin besar ibu jari tangan, mungkin besar ibu jari kaki. Itulah kejadian kita. Jadi semuanya dalam perhatian malaikat. Proses kejadian tu diawasi oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila air mani tadi bertukar menjadi darah, malaikat tanya Allah lagi. Malaikat tanya Allah lagi. Kemudian apabila Allah Taala berkenakkan menyempurnakan kejadiannya, malaikat berkata, adakah ia lelaki atau perempuan? Bila bertukar jadi darah, kemudian ada darah bertukar jadi daging, dan Allah Taala masih nak supaya benda tu kekal, maka malaikat akan tanya, lelaki ke perempuan? Malaikat akan tanya Allah Ta'ala, lelaki ke perempuan? Nak bagi jadi lelaki ke perempuan? Adakah ia orang yang celaka atau bahagia? Bagaimana rezekinya? Dan berapa lama pula masa hidupnya? Lalu dituliskan ketika ia di dalam perut ibunya. Dalam hadis yang saya baca tadi kan, Inna Allah yajma'u khalqukum fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajali wa 'amali wa syaqiyyun aw sa'in atau kama qala alaihi wasallam. 40 hari pertama air mani, 40 hari kedua bertukar menjadi darah, 40 hari yang ketiga bertukar menjadi daging. Mana 120 hari. Setelah 120 hari janin berada dalam perut mak dia, maka fayunfakhu fihi ruh, lalu ditiupkan ruh. Mana janin mula ada ruh ketika umur dia 120 hari. 120 hari berapa? 4 bulan. 4 bulan kan? Mana 4 bulan tu janin dah mula ada ruh, dah mula hidup. Sebab itulah di sana dibahaskan hukum seseorang yang menyebabkan gugurnya janin, apa hukumnya? Dia ada perbahasan dalam kitab fiqh. Nanti sahabat-sahabat boleh tengok dalam kitab fiqh hukum isqat janin. Hukum menggugurkan janin, apa hukumnya? Hukum orang yang melakukan jenayah sehingga gugurnya janin, apa hukumnya? Semua dibahaskan dalam bab fiqh. Boleh tengok benda tu. Dan hakikatnya kita ketika berada dalam perut mak kita, ketika kita berumur 120 hari, Allah Ta'ala perintah malaikat supaya tiupkan ruh, mana kita dah mula hidup. 4 bulan janin dah mula hidup. Lepas tu lalu Allah Ta'ala perintah kepada malaikat supaya tetapkan untuk kita bikatbi rizqihi. Kita bayang tak? Yang pertama Allah Ta'ala tetapkan untuk kita ialah rezeki kita. Rezeki kita yang pertama. Dia rezeki ni kita kena ingat. Kena ingat dalam akal kita, dalam otak kita, bila sebut rezeki ni jangan kita nampak makan minum duit. Setiap benda yang baik itu adalah rezeki. Kita dapat bertemu pada malam ni, ini rezeki. Dah berapa tahun dah? Dekat 2 tahun dah. Dekat 2 tahun kita tak bertemu secara bersemuka. Ini rezeki. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Allah Taala daripada perkara-perkara yang tak diingini. Ini rezeki. Anak-anak kita sihat walafiat, anak-anak kita berjaya, itu rezeki. Jadi bila sebut kata rezeki ni benda yang luas. Jangan kita nampak rezeki ni makan, minum, duit. Ini adalah fahaman yang agak sempit. Maka sebab itulah kita dapat sembahyang berjemaah, itu rezeki. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu, ini rezeki. Saya dapat mengajar, ini rezeki. Cuba bayang ni, nak mengajar orang tak mau mengaji, macam mana? Dia nak panggil, mai mengaji. Cerita bayang ni. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam tu, saya bila baca sirah, ya Allah, betapa hebat dan cekalnya jiwa Nabi. Cerita bayang ni, betapa hebat dan cekalnya jiwa Nabi. Pergi jumpa, mainlah aku nak cerita bab Islam, aku nak cerita bab tauhid, orang semua tutup. Tutup telinga. Tak mau dengar. Cerita bayang Nabi Nuh alaihissalam beratus tahun ajak kaum dia. Tengok je Nabi Nuh cabut lari dah. Kita orang Melayu ni bagus. Orang Melayu ni Masya Allah lembut.
Kalau dia tak mau pun dia tolak dengan baik. Tak apa, insya-Allah tak mari juga. Orang Melayu ni bagus, masya-Allah. Itu sebab orang Melayu ni dia kena tackle dengan lembut. Sebab itulah orang putih boleh jajah orang Melayu ni beratus tahun. Pasal orang putih ni dia pandai. Gaduh-gaduh sikit dia bagi apa-apa. Gaduh-gaduh sikit dia bagi kan. Jepun tak boleh. Komunis tak boleh. Pasal dia perkasar. Orang Melayu ni dia kena lembut-lembut. Begitu juga kita, kita nak dakwah pun dia kena lembut-lembut. Kita ajak mari, bagi galakkan, tambah buat jamuan pula. Mai mengaji, ada kambing malam ni. Insya-Allah ramai. Sebab orang Melayu dengan makan ni tidak boleh dipisahkan. Ini pengalaman dalam dakwah lah, pengalaman dalam dakwah. Kadang-kadang kita nak ajak orang tu sebab orang tua dulu kan. Pasal apa dia buat program maulud? Pasal apa dia buat program Isra' dan Mi'raj? Pasal apa mereka buat program nuzul Quran dan program-program berkaitan dengan hari kebesaran Islam? Pasal apa? Bila kita tanya balik ulama-ulama dulu, kita baca balik kitab-kitab, maka di antara sebabnya ialah orang Melayu ni ataupun kita kata umat Islam ni nak panggil mereka datang ke majlis-majlis ilmu ni, kena yang pertama kena ada sempena Maulid Rasul contohnya, sempena Isra' dan Mi'raj. Kemudian yang keduanya kena ada jamuan. Jadi bila makan mari ada jamuan, masa itulah baru kita dapat sampai ke risalah Islam. Kan? Tiba-tiba bila datang orang belakang-belakang ni kata bid'ah lah, kata benda-benda ni, wallahu a'lam, terpulang pada masing-masing. Tapi ini adalah pendekatan yang pernah digunakan oleh ulama-ulama kita untuk sampaikan dakwah. Sebab menyampaikan risalah Islam ni adalah benda yang dituntut oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaifiat atau caranya terpulang pada kita. Kaifiat dan caranya terpulang pada kita. Ada orang mungkin dia ajak main bola, sambil-sambil main bola, selesai masa rehat bagi tazkirah, bagi peringatan. Dan ada orang mungkin terpulang masing-masing mengikut skill masing-masing kan, mengikut skill masing-masing. Jadi nak cerita pada kita bagaimana, cerita bayang tengok bagaimana dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, pergi jumpa kabilah-kabilah pada tahun yang ke-10 atau ke-11 daripada bi'atsatin Nabi SAW, setelah Isra' dan Mi'raj. Rasul SAW mengambil peluang musim haji pada tahun tu. Nabi ambil peluang musim haji pada tahun tu untuk menyampaikan risalah Islam, untuk ajak orang kepada tauhid. Nabi jumpa hampir 26 kabilah. Tahun tu Nabi jumpa hampir 26 kabilah, dan kesemua mereka tolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai alasan. Sehinggalah Nabi bertemu dengan 6 orang yang datang dari Madinah. Tu pun dah akhir nak terbenam matahari dah. Dia bertemu dengan 6 orang daripada Ansar, golongan Aus. Dan dia tanya, "Mimman antum? Kamu ni datang dari mana?" Mereka pun kata, "Kami datang daripada Madinah." Lalu Nabi SAW kata, "Nak dah aku cerita sikit berkaitan dengan Islam, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala." Jadi orang Madinah ni 6 orang ni, mereka ni orang muda. Paling besar As'ad bin Zurarah, umur dia 21 tahun. 21 tahun, paling tua. Paling kecil umur 16 tahun. Lebih kurang. Jadi Nabi pun cerita, sebab orang Madinah ni mereka dah pernah dengar bahawasanya akan lahirnya Nabi akhir zaman. Bila mereka dengar apa yang Nabi sebut, akhirnya mereka tertarik dan mereka terus memeluk agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Saya terbayang tengok, dah hujung-hujung dah, tapi Nabi masih tidak berputus asa. Itu sebab ulama kata kadang-kadang keberkatan itu ada pada penghujungnya. Keberkatan itu ada pada penghujungnya. Maka sebab itulah rebutlah. Kita tengok keberkatan makanan di mana? Di hujungnya. Keberkatan hari Jumaat di mana? Di hujungnya. Keberkatan macam-macam kalau kita tengok berada di penghujungnya. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi
peluang kepada Nabi SAW, Nabi dapat dakwah 6 orang. Dan maka berjanji pada Nabi SAW, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kami tak mau, kami ni memiliki Nabi hanya untuk orang Aus, hanya untuk orang Khazraj. Biar kami balik dulu ke Madinah, kami nak bawa orang Aus dan Khazraj bertemu dengan kamu tahun depan. Nabi pun kata, tak apa, kita bertemu pula tahun depan. Tarikh sekian-sekian, masa sekian-sekian, tempat sekian-sekian. Zaman tu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada telefon. Tapi tahun depan, tepat pada masa yang dijanjikan, hari yang dijanjikan, tempat yang dijanjikan, datang seramai 12 orang. Masya Allah. Baru setahun masuk Islam, maka berjaya tarik 6 orang lagi. Kita dah berapa tahun dah? Kita dah berapa tahun dah? Berapa orang mendapat hidayah dengan sebab kita? Cerita muhasabah diri kita. Berapa orang yang dapat hidayah dengan sebab kita? Berapa orang yang sembahyang dengan sebab kita? Berapa orang yang puasa dengan sebab kita? Berapa orang yang boleh mengeluarkan zakat dengan sebab kita? Berapa orang yang boleh buat amal soleh dengan sebab kita? Cerita muhasabah ni. Jangan kita duk rasa janji aku sembahyang, janji aku puasa cukup. Jangan takat tu. Kita nak lebih lagi. Dalam urusan akhirat ni kita nak lebih lagi. Kita tak mahu sekadar kita je dapat hidayah. Kita ada jiran kita yang bukan Islam. Berapa kali kita cerita mereka tentang Islam. Kita ada kawan-kawan kita sepejabat, mungkin partner bisnes kita yang bukan Islam. Mungkin ada klien kita yang bukan Islam. Berapa kali kita cerita tentang Islam kepada mereka. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seminggu pertama 6 orang masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Seminggu pertama dia masuk Islam. Aus Khazraj tahun depannya datang 70 orang pula masuk Islam. Datang berbai'ah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair 2 tahun menjadi duta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap buah rumah di Madinah telah masuk Islam. 2 tahun. Maka kita kena usaha, kena ikhtiar, kena cari jalan bagaimana kita boleh main peranan dalam menyampaikan risalah Islam. Kita ni kena jadi pemain. Dalam urusan agama ni kita kena jadi pemain, tak boleh jadi penonton. Dia bila jadi penonton tu yang banyak nak komplain. Apalah tendang pun tak kena. Apalah pukul bola pun tak betul. Out saja. Pasal apa? Pasal kita jadi penonton. Jangan pergi main nak. Mampu liga bola pun tak dapat. Kan? Maka sebab itulah dalam Islam ni kita kena jadi pemain. Tak boleh kita jadi penonton. Jadi Allah Ta'ala tulis yang pertama ialah rezeki kita, bikatwi rizqihi wa amalihi wa ajalihi, ajal kita, wa syaqiyun aw sa'id, sama ada kita menjadi orang bahagia ataupun menjadi orang celaka. Jadi kadang-kadang orang kata apa? Benda tu dah ditulis, serah ialah pada Allah. Rasulullah tu tak boleh. Rasulullah kata kena usaha, kena ikhtiar. Pasal apa? Kullun muyassarun lima khuliqalah, atau kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah kata i'malu, kena beramal. Kerana seseorang akan disediakan oleh Allah mengikut apa yang ditentukan untuk dia. Kalau dia ahli syurga, Allah akan permudahkan dia buat amalan yang melayakkan dia masuk syurga. Kalau dia ahli neraka, Allah akan permudahkan amalan dia, permudahkan urusan dia untuk buat benda-benda yang menyebabkan dia masuk neraka. Dan orang yang buat amalan yang menyebabkan dia masuk neraka ni sebenarnya boleh dia tinggal. Boleh kita tarik dia, boleh kita selamatkan dia. Jangan duk biarkan dia. Ini tugas dakwah. Ini tugas dakwah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila Nabi sebut tentang Islamnya Sayyidina Umar, Allahumma a'izal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan sebab salah seorang daripada 2 Umar, iaitu Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kalau Umar bin Khattab, wallahi lan nu'mina Umara hatta yu'mina himara ali Khattab. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, demi Allah Umar ni takkan beriman sehingga berimannya kaldai keluarga Khattab. Saya tak bayang tak?
Betapa mereka ni tidak ada harapan sedikit pun berkaitan dengan keimanan Sayyidina Umar ni. Tapi dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Umar masuk Islam dan Umar menjadi orang yang nombor 2 selepas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia berjalan di dunia ni telah diberi berita gembira berkaitan dengan syurga. I'dzan lahu bid-dukhul wa basyirhu bil jannah atau kama qala Rasulullah. Suatu hari ketika Nabi SAW duduk di kawasan telaga, Abu Musa Asy'ari tunggu di luar, jadi guard di luar. Datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tanya, mana Rasulullah? Abu Musa Asy'ari kata, Rasulullah ada di dalam. Abu Bakar kata, boleh tak aku nak masuk? Abu Musa Asy'ari kata, tunggu saat aku nak tanya Rasulullah. Abu Musa pun masuk, tanya, ya Rasulullah, di luar sana ada Abu Bakar, dia minta izin nak masuk, boleh tak? Rasulullah kata, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Benarkan dia masuk dan bagilah berita gembira bahawa dia adalah ahli syurga. Abu Musa pun keluar, sampaikan berita gembira tu pada Abu Bakar. Abu Bakar pun masuk dalam, duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Duduk tak lama, mari pula Sayyidina Umar, minta izin juga nak masuk bertemu Rasulullah. Lalu Abu Musa pun masuk, tanya, ya Rasulullah, di luar sana ada Umar, dia minta izin nak masuk, boleh masuk tak? Rasulullah kata, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Benarkan dia masuk dan bagi khabar gembira bahawa dia adalah ahli syurga. Masya Allah. Saya terbayang orang yang sahabat-sahabat tak sangka dia boleh masuk Islam, tapi dia dijamin syurga oleh Nabi SAW. Dia masuk dan duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Kemudian datang pula Sayyidina Uthman. Tanya Abu Musa Asy'ari, ya Abu Musa, Rasulullah ada tak? Rasulullah kata, Abu Musa kata ada, kejap. Dia pun masuk. Ya Rasulullah, di luar sana ada Sayyidina Uthman, dia nak minta masuk bertemu dengan kamu, boleh tak boleh? Rasulullah diam lama. Disebut dalam hadis tu Rasulullah diam lama. Dah masuk tu. Sila Ustaz. Nanti kita sambung kejap insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita sebut tentang Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ketika Abu Musa Asy'ari masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyatakan hasrat Sayyidina Uthman nak masuk bertemu dengan Nabi. Nabi berhenti lama. Setelah falabitha maliya. Dalam hadis tersebut sebut falabitha maliya. Rasulullah berhenti lama. Barulah Rasulullah bagi jawapan idzallahu wa basyirhu bil jannah 'ala al balwa yusibuhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu. Benarkan dia masuk dan sampaikan khabar gembira bahawa dia ahli syurga, tetapi dia akan dimasukkan ke dalam syurga tetapi dengan sebab bala yang akan menimpa dia. Rasulullah dah bagi isyarat dah. Sayyidina Uthman ni akan ditimpa bala dan ujian. Dan dengan sebab bala dan ujian itulah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Dia masuk, dia duduk di depan Nabi. Belah kanan tadi Abu Bakar, belah kiri Sayyidina Umar, dan belah depan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian masuk Sayyidina Ali pun sama. Benda yang sama disebut oleh Nabi SAW, dan Sayyidina Ali juga duduk di depan Nabi. Jadi semua ni isyarat kata ulama menunjukkan kata kedudukan kubur mereka. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar duduk dekat dengan Nabi SAW. Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali ni duduk jauh di sudut kubur mereka. Jadi sahabat muslim muslimat dirahmati Allah, ini adalah di antara benda yang kita sebut berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda yang berkaitan dengan amalan soleh yang perlu kita buat untuk melayakkan kita mendapat rahmat, dan dengan rahmat itu kita dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ada satu soalan daripada sahabat-sahabat kita, mohon pencerahan hadis qudsi yang Allah Taala berfirman, wahai malaikat, turunkanlah musibah ke atas hamba-Ku kerana aku rindu mendengar dia merintih kepadaku. Jadi dia kata sebab macam pelik, rindu itu sifat Allah, walhal rindu itu menunjukkan kelemahan si pemilik sifat tersebut. Dia sebenarnya kalau kita tengok, saya pun belum jumpa lagi, bukan belum jumpa, mana nak cari tak sempat, cuma pernah dengar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni suka hamba dia merintis, suka hamba dia merayu kepada dia. Kerana apa? Kerana itulah sifat kehambaan. Sifat hamba ni dia kena merayu kepada Allah. Sifat hamba ni dia kena orang kata merintis. Macam mana anak-anak kita. Ini contoh, walillahil mathalul ala. Allah Maha Suci. Anak-anak kita tu, kalau depa nak sesuatu, depa minta betul-betul, betul tak? Minta. Kalau anak-anak yang tak minta ni, kita rasa macam mana? Macam tak ada perlu apa-apa pun, macam tak mau apa-apa pun, kan? Tapi bila anak-anak tu minta dengan bersungguh-sungguh pula, jadi hikmah Allah Ta'ala turunkan bala. Banyak hadis Nabi SAW menunjukkan kelebihan orang yang ditimpa bala. Dia sabar, kemudian dia merayu pada Allah, minta kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni rindu mendengar rintihan hamba ni, bukan menunjukkan sifat lemah Allah. Cuma Allah Ta'ala sebut di situ nak menunjukkan kepada kita bahawasanya hamba tu tadi perlu nakkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keduanya, kita kena ingat rindu Allah ni tak sama macam sifat rindu yang ada pada kita.
Dia bila kita rasa sifat rindu tu sama sebetulnya yang ada pada kita, itu yang disebut sebagai kelemahan. Itu yang disebut sebagai kelemahan yang ada pada manusia. Tapi sifat ni yang ada pada Allah adalah merupakan sifat yang sempurna. Macam mana? Wallahu a'lam. Macam mana sifat rindu daripada Allah Ta'ala, kita tak tahu. Macam mana sifat kasih sayang yang ada pada Allah Ta'ala, kita tak tahu. Sebab benda tu adalah benda berkaitan dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bagi kita yang ditimpa ujian, bagi kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita merayu pada Allah, minta pada Allah. Para Nabi dan Rasul alaihi wasallam juga merayu, minta pada Allah. Kalau kita pernah baca kisah Nabi pergi ke Taif, Nabi pergi ke Taif, Nabi dilakukan dengan berbagai-bagai perkara oleh penduduk Taif. Lalu Nabi pun merayu pada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas wa anta rabbul mustad'afin. Hingga akhir doa Nabi. Jadi di sini kita nak tengok menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ni tahu tak benda yang berlaku pada Nabi. Allah tahu. Tapi Allah Ta'ala nak Nabi ni merayu pada Allah. Allah nak Nabi ni mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itulah sifat yang sebenarnya perlu ada kepada seorang yang bergelar hamba. Orang yang tak merayu pada Allah, orang yang tak berdoa pada Allah, orang yang tak minta pada Allah, orang ni orang yang sombong, kata Allah Ta'ala. Orang ni orang yang takabur, kata Allah. Orang yang tak minta pada Allah, orang yang tak merayu pada Allah, orang yang tak berdoa pada Allah, Allah Ta'ala sebut orang ni adalah orang yang takbur, orang yang sombong. Maka sebab itulah kita lagi banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi, lagi banyak kita kena merayu dan kena tadarruk di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu lagi soalan, di akhirat nanti adakah malaikat masih menjadi malaikat? Wallahu alam. Kalau kita nak tengok bahawasanya malaikat ni tugas dia tetap malaikat. Itu sebab kita dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, macam mana ayat Quran tu? Sekejap nak Allah. Dia kadang-kadang komputer rosak tak mari. Assalamualaikum bima sabartum. Sekejap. Okey, kita tengok dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd ayat 24, 25, ayat 23. Ayat 23. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ini di sini jawapan kepada soalan tadi. Adakah di akhirat esok malaikat masih jadi malaikat ke ataupun jadi apa? Berdasarkan pada ayat ni, para malaikat, ayat surah Ar-Ra'd ayat 23. Surah Ar-Ra'd ayat 23. Jadi wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk bertemu dengan ahli syurga ni di setiap pintu. Mana kata dalam syurga nanti pun malaikat tetap malaikat. Berdasarkan kepada ayat ni, surah Ar-Ra'd ayat 23. Itu jawapan pada soalan tadi. Okey, habis dah, tak ada soalan dah. Okey, wallahualam, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلت في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم